Terima kasih pengerusi soalan saya, soalan nombor 7. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan dan Komoditi sedang giat melakukan berbagai inisiatif dan pembangunan kapasiti dalam usaha pematuhan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang akan berkuat kuasa pada 30 Disember 2025. Dalam mendepani cabaran ini, Kementerian Perdagangan dan Komoditi (KPK) telah menggariskan 4 strategi utama untuk memenuhi keperluan EUDR, iaitu pertama, memastikan tiada aktiviti penyahutanan atau penerokaan tanah baru bagi tujuan perlatangan agri komoditi dilaksanakan selepas 31 Disember 2020. Dalam hal ini, KPK telah mengadakan berbagai sesi lipat urus bersama kerajaan negeri untuk memastikan tiada kawasan baru dibuka untuk tanaman sawit dan getah selepas 31 Disember 2020. Kedua, memperkasa sistem kebolehjejakan traceability bagi produk agri komoditi negara melalui pelaksanaan sistem kebolehjejakan nasional bagi sektor sawit dengan integrasi sistem yang sedia ada iaitu Sistem Sawit Intelligent Management System SIMS, JOS Sawit dan eMSPO. Dan Malaysia Sustainable Natural Rubber MSNR Trace bagi sektor getah, Malaysia Timber Certification Scheme MTCS bagi sektor kayu-kayan dan sistem jejak kokok bagi sektor kokok. Dan ketiga, memastikan pemilikan tanah yang sah, legitimate land title, bagi pelaksanaan aktiviti perlatangan yang menjadi syarat wajib di bawah pelaksanaan skim pensijilaan minyak sawit Mamban MSPO dan garis panduan getah asli Mamban Malaysia MSNR. Dan keempat, memastikan amalan pengurusan buruh yang baik dalam sektor agri komoditi selaras dengan komitmen negara di bawah International Labour Organization ILO. Selain itu, Kementerian juga telah melaksanakan berbagai usaha inisiatif bagi mengurangkan impak pelaksanaan EUDR kepada industri agri komoditi negara seperti yang berikut. Yang pertama, mengadakan sesi libat urus dengan pihak Kesatuan Eropah EU dan organisasi global bagi membincangkan langkah terbaik dalam menghadapi EUDR. Kedua, mewujudkan jawatan kuasa khas pelaksanaan EUDR di peringkat nasional dengan penglibatan berbagai kementerian dan agensi berkaitan. Ketiga, menubuhkan jawatan kuasa ad hoc Joint Task Force ad hoc JTF melibatkan penyertaan kerajaan Indonesia dan EU bagi membincangkan kaedah pelaksanaan terbaik bagi memenuhi keperluan EUDR. Keempat, membincangkan impak pelaksanaan EUDR antara negara pengeluar komoditi melalui platform kerjasama antarabangsa seperti Council of Palm Oil Producing Countries (CPOCC), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANPRC), RPC, International Tripartite Rubber Council (ITRC), International Tropical Timber Council (ITTC) dan International Cocoa Organization (ICCO). Kelima, meningkatkan daya saing industri agri komoditi dengan perluasan penggunaan produk agri komoditi dalam kalangan pengguna di negara-negara pengimport melalui perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) sama ada secara dua hala, berbagai hala atau serantau. Dan keenam, melaksanakan program kerjasama dengan badan antarabangsa di bawah EU untuk pemberkasaan pekebun kecil sektor agri komoditi seperti program kesetaraan pekebun kecil anjuran German Agency for International Cooperation (GIZ), National Initiative for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders (NISCOPS), anjuran kerajaan Belanda dan United Kingdom, dan projek keberlanjutan sawit Malaysia dan Indonesia kami, anjuran European Forest Institute (EFI). Program-program ini dilaksanakan bagi mengukuhkan amalan pertanian Mamban dan memastikan pekebun kecil tidak tercicil daripada rantaian bekalan ke pasaran Eropah. Dan akhir sekali, KPK akan terus melaksanakan libat urus bersama semua pemegang daru yang bakal terkesan bagi memastikan pelaksanaan EUDR tidak akan memberi kesan negatif kepada sektor agri komoditi negara. Selain itu, potensi pasaran baru akan terus diterkai di samping memperkukuhkan kedudukan negara dalam pasaran tradisi yang sedia ada. Sangat memerlukan. Mereka dahlah susah. Terima kasih. Saya sokong kenyataan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya setuju 100%. Malangnya sahabat kita di Kesatuan Eropah berbeza pendapat. Kini Malaysia telah pun diklasifikasikan sebagai negara risiko sederhana oleh EU untuk ekspor sawit. Sekaligus menjejaskan banyak pekebun-pekebun kecil kita. Walaupun MSPO kita telah pun cecah 85%, walaupun dibuktikan dengan sains dan data bahawa kelapa sawit kita 4 kali ganda jauh lebih baik jika nak dibandingkan dengan alternatif yang Kesatuan Eropah ketengahkan. Kita ada liputan hutan lebih 54%, di Eropah hanya 39%. Clearly, by data and science we are substantially better. Tetapi malangnya dengan klasifikasi ini,
kita seperti dihukum walaupun kita cuba patuh dan ikut sebaik mungkin. Apa Ya, soalan? syarikat 15 saat ni sangat penting. Syarikat-syarikat besar tak kata kesan, they have the money, they have the technology. Tapi bagi pekebun-pekebun kecil yang tidak ada GPS, tidak ada peralatan yang canggih, akhirnya mereka tidak diberikan hak untuk ekspor ke Eropah, akhirnya terpaksa gulung tikar ataupun hilang kerja. Persoalan saya mudah. Malaysia ada hubungan yang sangat erat dan rapat dengan Eropah. I do not want to jeopardize ini perkara sangat baik. Tapi bagaimana kita nak gunakan hubungan yang rapat ini supaya dengan langkah diplomatik, teknikal dan dasar, kerajaan boleh berunding dengan kesatuan Eropah supaya pekebun-pekebun kecil kita tidak teruk terjejas sampai terpaksa gulung tikar kerana dihalang. And the exact term is a form of non-tarif barrier yang dikenakan ke atas Malaysia. Jangan kerana kita terhutang budi kepada kesatuan Eropah kerana kita ada lebihan dagangan ataupun trade surplus even amounting to 55 billion ringgit, tetapi akhirnya nasib pekebun-pekebun kecil kita terkorban. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Muar. Memang kita berpendapat bahawa klasifikasi Malaysia sebagai negara berisiko standard di bawah UDR ni memang tidak sepenuhnya mencerminkan kemajuan ketara yang telah dicapai oleh Malaysia dalam mengurangkan kadar deforestation dan memperkukuh amalan pengeluaran minyak sawit secara lestari. Dan untuk menangani yang masalah atau yang isu atau cabaran klasifikasi ini, kita telah menubuhkan jawatan kuasa khas pelaksanaan UDR, susulan pengumuman yang klasifikasi standardis ni. So di antara yang cara-cara yang kita tengah ambil ini, kita amat mementingkan ini pendekatan untuk engagement dengan pihak Eropah, dan salah satunya kita nak membincangkan isu-isu yang relevan yang berpotensi menjejaskan ketepatan tata hutan terkini yang diserahkan oleh Malaysia untuk laporan Global Forest Resources Assessment FRA kepada the Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO dalam proses pengklasifikasikan Malaysia sebagai UDR. So kerajaan akan terus dengan cara atau pendekatan engagement ni sampai kita dikeluarkan daripada standardis ni. Sekian, terima kasih. Puncak Bonu. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya ingin bertanya kepada kementerian kerana kita dikategorikan sebagai negara yang tidak mematuhi UDR. Jadi adakah kementerian berhasrat untuk menyatakan fakta-fakta yang tegas kepada kesatuan Eropah ini, kerana di Denmark forest coverage cuma 16.1, di Malta 1.5, Ireland 11.4%, dan Germany 32.1. Malah di Malaysia kita mempunyai forest coverage 54 ke 57. We are better than them. Who are they try to tell us to take care of our forest when they themselves don't even know how to take care of their forest? So kenapa kita tidak sergah mereka dengan fakta ini dan menyatakan kebenaran? Dan selain daripada itu, kita juga harus soalan saya tadi untuk menyatakan supaya adakah kementerian mengambil tindakan tegas dengan menyatakan fakta, dan we had to confront them with all this fact. We cannot be silent because we have to, in war we must attack. That is the best defense. Terima kasih. Okey, Kementerian KPK kita percaya dengan pendekatan engagement, dan bukan ke semua negara dari Eropah ini dia lihat Malaysia dengan persepsi yang negatif lah. Seperti contoh, Malaysia bersama dengan negara anggota Persatuan Perdagangan Bebas Eropah EFTA, iaitu Switzerland, Norway, Iceland dan juga ini Liechtenstein, kita telah menandatangani perjanjian perkongsian ekonomi Malaysia EFTA, dan sekaligus membawa ini penurunan kata tarif apabila kita ekspor minyak sawit kepada keempat-empat negara di Eropah ini. So kita percaya dengan cara atau pendekatan engagement. Terima kasih. Saya jemput Tuan Fong Kueh Lun, Bukit Bintang.